Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, so hari ini saya akan sambung kembali penerangan berkenaan dengan bab 5 iaitu bab jirim. So untuk ulangan hari itu minggu lepas kita ada membincangkan permulaan kepada bab jirim ini. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan jirim? Okey, iaitu satu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey, kemudian kita membincangkan tentang sifat-sifat fizik dan juga sifat-sifat kimia bagi sesuatu jirim. Okey. Kemudian kita telah pun membincangkan mengenai bagaimanakah kita mengkelaskan satu bahan itu mengikut ciri-ciri seperti ketumpatan, ketelarutan, takat lebur dan juga takat didih. Okey. Kemudian kita telah pun melihat berkenaan dengan keadaan jirim. Okey, ada 3 keadaan jirim iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Okay, apakah ciri-ciri ataupun sifat-sifat bagi pepejal, cecair dan juga gas dari segi bentuk, jisim, isi padu, kebolehmanfaatan serta susunan-susunan zarah dalam setiap jirim tersebut. Kemudian kita telah pun membincangkan mengenai teori kinetik jirim. So ada 3 prinsipal teori kinetik jirim yang telah pun disebut sebelum ini. So saya harap semoga semuanya faham pada sehingga yang minggu lepas tu semuanya faham. Tapi jika ada yang tak faham, jangan malu-malu untuk bertanya dengan saya. Kamu boleh WhatsApp saya secara personal, ataupun mungkin boleh baca dulu. Cuba fahamkan, dan jika tak faham juga soalan ni boleh dikumpul dan boleh diajukan semasa naik sekolah nantilah. Dan kita juga telah membincangkan mengenai kadar resapan, terutamanya daripada segi antara pepejal, cecair dan juga gas. Bagaimana kadar resapan mereka, di mana kita tahu gas mempunyai kadar resapan yang lebih tinggi berbanding dengan pepejal dan juga cecair. So hari ini kita akan tengok berkenaan dengan perubahan keadaan jirim. So, seperti yang kamu maklum, kita ada 3 keadaan jirim, iaitu kita ada pepejal, kita ada cecair dan juga kita ada gas. So kalau kamu ingat balik teori kinetik jirim, so ada mengatakan bahawa apabila tenaga kinetik jirim bertambah, maka suhu pun akan bertambah. So secara amnya kita dapat lihat kat sini, apabila suhu sesuatu jirim ini bertambah, maka zarah-zarah dalam jirim tersebut juga akan mula bergerak dan juga bergetar dengan lebih aktif. So dalam setiap jirim tadi, contoh macam kita tengok pepejal, kita ada cecair, kita ada gas. Contoh kita ambil pepejal, kita tahu susunan zarah pepejal, kita maklum bahawa sangat rapat. Sangat rapat sehingga kan tiada ataupun sangat kecil ruang di antara zarah-zarah tersebut. Sebab apa? Sebab dalam jirim pepejal, apa yang menyebabkan susunan zarah ini sangat-sangat rapat, sangat-sangat dekat sama mereka. Sebab di antara satu zarah dengan satu zarah yang lain terdapat ada satu daya ikatan. Ada daya ikatan di antara zarah-zarah ini yang memegang, yang menarik sesama mereka. Dan dalam jirim pepejal, daya ikatan ini sangat-sangat tinggi, sangat-sangat kuat, menyebabkan zarah-zarah ini sentiasa berada dalam keadaan yang di mana ruangan di antara zarah-zarah sangat kecil dan susunan mereka sangat-sangat rapat. Namun apabila suhu bertambah, jika kita bekalkan tenaga haba kepada jirim ini, contoh kita bekalkan tenaga haba kepada pepejal, apabila tenaga haba dibekalkan, berarti suhu akan bertambah. So tenaga haba yang dibekalkan ini akan menyebabkan daya ikatan antara zarah-zarah ini lama-kelamaan akan mula menjadi lemah. So tenaga haba ini akan melemahkan daya ikatan sesama zarah-zarah tersebut, menyebabkan berlakunya perubahan jirim. So apabila sesuatu pepejal dipanaskan, contoh kita ambil mudah seperti ais. Kita ambil yang paling mudah, paling simple ialah seperti ais batu tu. Yang merupakan sebuah pepejal. Jika kita panaskan, kita bekalkan tenaga haba kepada ais, yang merupakan satu pepejal, dia akan bertukar menjadi cecair. Sebab apa? Sebab tenaga haba yang dibekalkan akan melemahkan daya ikatan di antara zarah-zarah tersebut, menyebabkan zarah-zarah ini akan mula meregang. Mereka akan mula bergerak dengan lebih laju, akan mula bergerak dengan lebih aktif. Tenaga kinetik mereka akan mula bertambah.
daya ikatan akan mula berkurangan, menyebabkan mereka mula bergerak bebas, bererti bertukar daripada pepejal kepada cecair. Okey. Dan daripada cecair, jika tenaga haba masih lagi dibekalkan, suhu makin bertambah dan bertambah, lama kelamaan tenaga kinetik yang diterima oleh zarah-zarah tadi, dia akan mula lebih bergerak aktif, akan lebih vigorous, sangat-sangat laju, menyebabkan daya ikatan di antara zarah-zarah ini juga akan mula semakin lama semakin lemah, menyebabkan zarah-zarah ini akan mula bergerak lebih jauh, bergerak lebih aktif. Ini dan kita tengok daripada cecair, jika kita panaskan lagi, zarah-zarah ini akan mula bergerak lebih aktif dan akan mula berjauhan. Dan bila mereka berjauhan, maka cecair ini akan bertukar menjadi jirim gas. So ini yang kita panggil sebagai perubahan keadaan jirim. So daripada pepejal kepada cecair, kita panggil sebagai proses peleburan. Melebur. So ada takat lebur. So takat lebur yang kita maklum adalah takat yang di mana suatu jirim tadi dia akan mula melebur. So itu panggil sebagai takat lebur. So daripada cecair bertukar kepada gas, kita panggil sebagai proses proses pendidihan. So daripada cecair kepada gas sebenarnya ada dua proses, iaitu sama ada proses pendidihan ataupun proses penyejatan. So beza antara pendidihan dan juga penyejatan. Beza yang pertama ialah daripada segi takat didih. Untuk proses pendidihan berlaku, dia mesti mencapai takat didih. Contoh macam air, takat didih ialah 100 darjah Celsius. So untuk cecair bertukar menjadi gas, dalam proses pendidihan suhu mesti mencapai 100 darjah Celsius, barulah cecair akan bertukar menjadi gas. Barulah air tadi akan bertukar menjadi wap air. Itu ialah proses pendidihan, dia mesti mencapai takat didih dia. Manakala kalau kita tengok proses penyejatan, so proses penyejatan ini pula dia berlaku pada sebarang suhu. Dia akan berlaku pada sebarang suhu. Tak kisahlah sama ada 30 ke 40 ke, tak kisah. Dia akan berlaku pada sebarang suhu. Contoh kita tengok kita punya baju. Baju yang kita baru basuh, yang kita idai dekat ampayan. Lama kelamaan kita akan tengok dia akan mengering. So itu panggil sebagai proses penyejatan, di mana cecair akan bertukar menjadi wap air ataupun gas pada sebarang suhu. Dan perbezaan yang kedua ialah dalam konteks pendidihan, apa yang berlaku ialah cecair tersebut akan dipanaskan secara menyeluruh. Berarti tenaga haba akan dibekalkan kepada keseluruhan cecair tersebut. Manakala untuk proses penyejatan, tenaga haba ini hanya akan dibekalkan pada permukaan sahaja. Berarti penyejatan ini hanya berlaku pada permukaan yang terdedah kepada sumber haba. Ini yang adalah perbezaan yang paling ketara antara proses pendidihan dan juga proses penyejatan. So daripada daripada cecair kepada gas tadi, so kita kata ada dua proses, iaitu pendidihan dan juga penyejatan. So ini jika tenaga haba dibekalkan daripada pepejal, cecair dan juga kepada gas. Apakah yang akan berlaku jika tiada tenaga haba dibekalkan? Berarti tenaga haba berhenti dibekalkan. Kita stop, kita matikan sumber tenaga haba. Suhu makin lama makin berkurang. So sama juga dalam konteks teori kinetik jirim tadi, cuma dia terbalik, dia reverse. So bila suhu makin lama semakin berkurang, apa yang berlaku ialah tenaga haba pun akan semakin lama semakin menghilang. So bila tiada tenaga haba yang dibekalkan, maka daya ikatan antara zarah-zarah ini akan mula terbentuk kembali. So bila tenaga haba makin berkurangan, maka tenaga ataupun daya ikatan antara zarah-zarah ini akan mula kembali terbentuk. Contoh daripada gas, bila suhu semakin lama semakin berkurangan, ataupun tenaga haba telah pun berhenti dibekalkan, bila suhu semakin lama semakin berkurangan, apa yang berlaku ialah zarah-zarah gas ini akan semakin lama semakin perlahan. Tenaga kinetik mereka akan mula menurun.
apabila tenaga kinetik mereka mula menurun, mereka akan mula tertarik antara satu sama lain. Okey, so daya ikatan antara zarah-zarah ini akan mula kembali. Okey, akan mula kembali terbentuk, menyebabkan tenaga kinetik mereka semakin lama semakin perlahan. Okey, so daripada tadi dia bergerak sangat aktif, jauh, bebas bergerak secara rawak. Lama kelamaan bila tiada tenaga haba dibekalkan, suhu berkurangan, apa yang kita akan dapati, daya ikatan antara zarah-zarah ini akan mula terbentuk kembali, menyebabkan zarah-zarah ini akan mula bergerak dengan kurang aktif. Okay, mereka akan semakin lama semakin perlahan dan mula mendekati di antara satu sama lain. Okay, so gas ini akan bertukar menjadi cair. Okey, dan lama kelamaan jika suhu semakin lama semakin menurun, maka daya ikatan antara zarah-zarah ini akan semakin lama semakin kuat. Okey, menyebabkan zarah-zarah ini akan mula tertarik kembali di antara satu sama lain. Okey, so apa yang berlaku ialah bila zarah-zarah ini mula tertarik di antara satu sama lain disebabkan oleh daya ikatan mereka yang semakin lama semakin kuat, maka cecair tadi akan mula bertukar daripada cecair kepada bentuk pepejal. Okey. So, ini dipanggil sebagai perubahan jirim. Apabila suhu menurun daripada gas kepada cecair, kita panggil sebagai proses kondensasi. Okey. Contohnya kita tengok macam apa? Macam pada waktu pagi, awal pagi. Okey, bila kita keluar di rumah, kita tengok pada daun-daun. Okey, contohnya daun-daun ataupun mungkin pada permukaan cermin kereta ayah kamu. Okey. Kita tengok akan ada terbentuknya air, water droplet ataupun mungkin lapisan-lapisan air di cermin-cermin kereta ayah kamu. Okey. Itu semua disebabkan oleh proses kondensasi di mana wap-wap air di udara akan mula bertukar menjadi cecair disebabkan oleh suhu persekitaran yang semakin rendah. Okey. Dan daripada cecair kepada pepejal dipanggil sebagai proses pembekuan. Okey, contoh kita masukkan air dalam freezer. Okey, so bila freezer ni dia punya suhu dia lebih rendah, okey, sehingga boleh mencapai takat beku, iaitu 0 darjah Celsius. Apabila mencapai takat beku, maka air tadi akan berubah menjadi ais. Okey, so cair akan berubah menjadi pepejal dalam proses pembekuan. Okey, so ini ialah antara apa yang berlaku sekiranya suhu menurun. Okey, tetapi ada satu lagi proses perubahan jirim di mana pepejal boleh bertukar secara terus kepada gas. Okey, so daripada pepejal kepada gas dan gas kepada pepejal, kita panggil sebagai proses ini ialah pemejal wapan. Okey, pemejal wapan ialah proses yang di mana pepejal bertukar menjadi gas ataupun gas bertukar menjadi pepejal. Contohnya sabun kat rumah kamu, sabun buku tu. Okey, siapa yang masih lagi menggunakan sabun mandi yang buku tu, yang solid tu, lama kelamaan kamu akan dapati saiz dia akan mula mengecil. Jika kamu biarkan dalam bilik air dalam tempoh yang lama, saiznya semakin lama semakin mengecil dan kamu akan dapati bilik air kamu bau sangat wangi. Okey, sebab apa? Sebab pepejal telah bertukar menjadi gas dalam proses pemejal wapan. Okey. Dan sama juga daripada gas boleh bertukar secara terus kepada pepejal. So dipanggil sebagai juga proses yang sama, pemejal wapan. Contohnya seperti ais kering ataupun dry ice. Okay, yang selalu orang gunakan let's say untuk macam show, stage show. Show atau pentas bila kita tengok artis ataupun nak buat show sebagainya, tengok tiba-tiba je berasap je kan dekat dia punya pentas tu. Okay, so itu dipanggil sebagai konsep pemejal wapan di mana gas karbon dioksida boleh boleh kita kompreskan, kita mampatkan dia sehingga dia mencapai bentuk pepejal yang kita panggil sebagai ais kering. So ais kering ialah gas karbon dioksida yang telah mengalami proses pemejal wapan. Okey, so ini adalah proses-proses yang berlaku dalam konteks perubahan jirim. Okey, mana kamu boleh baca lebih lanjut dalam buku teks kamu yang telah saya pun kongsikan sebelum ini dalam bentuk PDF tadi. Okey, so ini ialah proses perubahan jirim yang sentiasa berlaku di sekeliling kita. Okey, dan kita telah mengaplikasikan penggunaan ataupun pemahaman kita tentang proses perubahan jirim ini, terutama dalam konteks kita tengok macam tadi kita kata menjemur baju. Okey, kita menggunakan kaedah penyejatan. Okey, tak kisahlah kita menggunakan suhu ataupun tenaga haba ke ataupun kita menggunakan angin dan sebagainya, itu semua adalah contoh proses
penyejatan. Okey. Dan juga apabila kita contohlah orang industri makanan. Okey, dalam proses pembuatan ikan kering, okey, sotong kering. Okey, pengawetan makanan, okey, menggunakan tenaga haba. Okey, juga kita menggunakan konsep atau prinsipal penyejatan untuk membuang sebarang bentuk kelembapan yang terdapat dalam makanan tersebut supaya lebih tahan lama. Okey, pada konteks pembekuan yang banyak kita gunakan, okey, untuk mengekalkan kesegaran makanan, kita bekukan dia. Okey, kita buat ais. Okey, nak buat ais sejuk ke apa semua, kita boleh gunakan ais. Okey, so ini semua adalah contoh-contoh di mana kita mengaplikasikan proses ataupun pertukaran jirim ini dalam kehidupan seharian kita. Okey, so cuma yang saya nak tekan kat sini ialah dari segi konteks jisim. Okey, seperti mana yang kita maklum, okey, setiap jirim ini yang kita definisikan ialah sesuatu yang memenuhi ruang dan mempunyai jisim. Okey, so ramai yang akan bertanya, kalaulah ais bertukar menjadi air, okey, adakah jisim ais sama dengan jisim air, ataupun adakah jisim ais akan mula berkurangan apabila bertukar kepada air? Okey, so dalam konteks perubahan jirim, anda semua kena faham bahawa yang berubah hanya bentuk. Okey, yang hanya berubah ialah bentuk fizikal jirim tersebut. Okey, tetapi jisim bagi sesuatu jirim adalah sama. Okey, jisim tidak akan berubah walaupun dia bertukar daripada ais kepada air kepada wap air, jisim dia tidak akan berubah. Yang bertukar hanya bentuk jirim. Sebab apa? Sebab apa yang berlaku ialah bila kita bekalkan tenaga haba, bila suhu bertambah, kita hanya memberi kesan kepada daya ikatan antara zarah-zarah. Okey, so daya ikatan antara zarah-zarah ini yang akan mengalami perubahan, dia akan terganggu apabila adanya peningkatan ataupun penurunan pada suhu. Tetapi jisim sesuatu jirim adalah sama dan tidak berubah. So ini kena faham konteks antara jisim dan juga perubahan bentuk jirim. So jisim tidak akan berubah. Okey, yang berubah hanyalah pada tenaga kinetik zarah sahaja. Berarti daya ikatan akan berubah, tapi jisim tidak akan berubah. Okey. So ini sahaja penerangan saya mengenai perubahan jirim dan juga pengakhiran kepada bab 5 jirim pada hari ini. Okey. So untuk hari ini tiada latihan formatif yang saya akan berikan kepada kamu. Okey, saya rasa mungkin 1 minggu ni boleh kot kita offkan latihan. Actually setiap minggu ada latihan kan. So saya pun maklum kamu pun ada lagi latihan ataupun kerja rumah yang kena buat. Okey. So untuk minggu ini punya kelas, okey, anda hanya perlu baca, telaah dan dengarlah apa yang saya katakan pada hari ini. Okey. So sila ulang balik ataupun ulang kaji balik bab-bab yang sebelumnya. Okey. So insya-Allah pada minggu hadapan, okey, jika tiada aral, kita akan sambung ataupun akan masuk ke bab 6 iaitu jadual berkalah. Okey. So stay tune. Okey, jangan malas-malas kat rumah. Okey, rajin-rajin tolong ibu kat dapur ke ataupun tolong ayah ke. Okey, tolong kemas rumah ke, kemas bilik kamu at least. Okey, jangan asyik main game saja. Tak salah main game, tapi kena berpada-pada. Okey, jangan sampai bila main game mak suruh panggil buat kerja pun kamu ignore kan. Jangan, okey. So buat yang terbaik kat rumah. Okey, buatlah apa yang patut asalkan tidak melanggar hukum Allah. Okey, jangan lupakan solat. Okey, semayang elok-elok. Okey, jangan cakap mak ayah. Okey, dan sentiasa murajaah kembali tentang apa yang kamu dah hafaz. Okey, sebab target kamu untuk jadi seorang hafiz, betul tak? Okey, so ikut apa yang telah pun diajar oleh para ustaz dan juga ustazah kamu. Okey, jangan lupa murajaah kembali apa yang telah kamu hafal dan ulang kembali dan juga hafal yang muka baru. Okey. Di samping itu juga kena pandai bagikan masa antara subjek-subjek yang lain. Okey. Alright. So sekian saja pada hari ini. Okey, insya-Allah jika ada rezeki lagi kita akan berjumpa. Okey, dan doa-doalah semoga tempoh PKP ni akan ditamatkanlah pada minggu hadapan. Saya berdoa lah. Okey, jika tidak, tak apa, jangan risau, semua itu adalah ketentuan daripada Allah. Okey. So banyakkan bersabar. Okey, ini semua dugaan bagi kita semua. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.